Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pendengar-pendengar podcast F1 Coffee Gaming. Okey, hari ini kami bertiga, iaitu host anda, saya Zack, Nama diberi Muhammad Daniel. Dan saya Dini. akan merungkaskan cabaran isu Islam semasa berkaitan dengan sains, teknologi dan IT. Okey. Sekarang ni, sebagaimana yang kalian tahu, kita takkan boleh lari dari segi sains, teknologi dan IT ni dalam kehidupan seharian kita. Terutama sekali, waktu sekarang ni, social media adalah teknologi yang paling dekat dengan diri kita sendiri. Okey. Ya, betul. Betul. Okey. Hari ini kerana sebab social media ni macam, okey, kalau saya tanya tetamu jemputan kita, maafkan saya terlupa memperkenalkan tetamu jemputan kita. Okey, di sini kita ada dua tetamu jemputan kita, iaitu Encik Firdaus dan Encik Masya. Okey? Mak handsome dan jelita orangnya. Terima kasih Okey. kerana Terima mengambil kasih masa juga untuk mati. menjemput kami ya. Ya. Alright. Okay. Okay. Terima kasih. Alright, don't worry. Okay, ini adalah... Okay, kalau kita tanya kepada tetamu jemputan kita, okay, Cik Firdaus ada tak social media? Contohnya IG, Twitter, ataupun TikTok? Ada. Kalau Ada? setakat social media tu, saya rasa itu adalah satu trend lah sekarang ni. Siapa yang tak ada tu agak janggal lah kalau katanya macam tu. Okay. Betul. Betul. Macam mana pula dengan Cik Masya? Cik Masya ada tak social media macam TikTok tadi? WhatsApp mungkin? WhatsApp? Ada. Mesti ada. Saya Kan? bisnes. Saya kena ada benda-benda tu. Oh, okay. Okay, tapi sekarang ni kita sebagai social media ni adalah satu teknologi banyak manfaat dia. Tapi kita tahu tak, social media contohnya macam Instagram ni tadi, ada dia punya keburukan. Teknologi, maafkan saya, keburukan Instagram dalam teknologi. Korang semua tahu tak? Tahu? Tahu. Macam apa-apa kat dunia ni, dia biasanya ada baik dia, ada buruk dia lah. Betul. Okay, so sekarang ni saya akan ketengahkanlah antara kesan negatif Instagram ni tadi. First kali, saya rasa semua orang mesti tahu kat point ni, which is akan menyebabkan terdedah kepada maksiat. Kenapa Instagram ni akan menyebabkan kita terdedah kepada maksiat? Kerana konten-konten yang ada dalam social media ni tadi, dalam Instagram ni tadi, adalah banyaknya pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat. Tak kisahlah lelaki ataupun perempuan. Lelaki akan pakai seluar pendek tapi tak kat gambar, post kat social media. Kat Instagram ni tadi. Yang perempuan pula, na'udzubillah min zalim. Saya tak naklah cakap kan. Masih. Sedang sebab aurat wanita ni sangat menyeluruh daripada rambut dia sampai ke hujung kakinya. Pergelangan kaki. Ya Allah. Susah tau nak jaga aurat perempuan ni. So, kalau tak pakai tudung tu satu. Kalau pakaian yang mencolok mata tu, na'udzubillah min zalim. Kerana disebabkan pakaian yang mencolok mata ni sendiri, tadi, dia akan menyebabkan kepada kes zina pula. Sebab apa? Sebab ialah, mula diorang akan menyiarkan gambar-gambar yang mengundang kegairahan kaum lelaki ni tadi. Okay. Apabila dah mengundang kegairahan lelaki, ini akan menyebabkan berlakunya kes rogol dan juga penzinaan kepada kaum wanita. Ini adalah salah satu poin yang pertama. Yang kedua adalah daripada Instagram ni sendiri akan menimbulkan sifat hasad dengki. Okay. Allah SWT pernah berfirman yang membawa maksud, dan apabila engkau membaca Al-Quran, kami jadikan perasaan ingkar dan hasad dengki orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu sebagai dinding yang tidak dapat dilihat, yang menyekat mereka daripada memahami bacaanmu. Okey, maksudnya kat sini adalah apabila kita mempunyai sifat hasad dengki ni tadi, kita akan jadi macam tak faham. Kita hanya baca Al-Quran tapi kita tak faham apa maksud-maksud yang terjemahan Al-Quran tu tadi. Ini
kerana hasad dengki yang terpupuk apabila macam kita jealous dengan seorang ni kan. Contohlah, kita ambil example. Ada artis-artis ataupun orang-orang yang kaya daripada kita, dia orang memaparkan dia orang punya kekayaan, dan kita sebagai umat manusia yang biasa, kita rasa macam tak sukanya aku tengok dia ni kan, macam kita mempunyai hasad dengki tu. Ini salah satu lagi kesan negatif teknologi lah, which is dalam konteks sekarang ni adalah Instagram. Okay. Yang ketiganya adalah akan menimbulkan kes penipuan yang berluasa. Sebab apa? Okay. Benda penipuan ni biasanya berlaku kepada golongan wanita. Maafkan saya, host hari ni dan juga tetamu jemputan kita Masya. Kenapa golongan perempuan yang biasa ditipu? Kerana mereka ni mudah untuk mempercayai orang yang tidak dikenali. Mungkin Cik Dini ataupun Masya boleh bagi contoh. Korang pernah tak percaya stranger daripada laman sosial korang sendiri yang korang tak pernah jumpa pun? Saya rasa kan 98% perempuan pernah alami apa yang Z ni cakap. So perempuan ni agak mudah percaya kepada orang luar daripada kenalan diri sendiri. Itu apa yang saya pernah lalui lah. Okay, so kita dah nampak sekarang. Ini daripada host kita sendiri. Pengalaman pengalaman sebenar. Perempuan lebih mudah untuk mempercayai stranger dalam laman sosial ni. Okay. Apabila nak tambah sikit. Teruskan. Okay, dari segi penipuan ni, saya rasa macam banyak lagi yang kita boleh cakap pasal penipuan di laman sosial ni. Contohnya macam penipuan dari segi perniagaan, boleh jadi penipuan dari segi percakapan, penipuan dari segi banyaklah penipuan dari segi ni, information pun boleh ditipu juga. For example macam kita dapat informasi yang salah, kita percaya benda tu tapi benda tu salah, so can lead to a bad situation lah untuk kita. Contoh macam COVID sekarang ni, ada orang cuba nak sebarkan false information lah kat laman-laman sosial, pasal orang tak tahu, sebab orang takut apa semua, and then they just percayalah apa informasi yang salah yang boleh mendatangkan keburukan kepada pendengar tu lah, sebab mereka pun tak tahu sama ada sahih atau tak sahih tu dari segi informasi. And then we have the point two, we have penipuan dari segi perniagaan. Perniagaan pula macam biasalah, we have macam Shopee, Lazada semua tu kan. Instagram pun boleh tipu juga. So macam benda ni boleh dapat dielakkan lah dengan penggunaan teknologi ataupun pengetahuan yang lebih mendalam tentang laman-laman sosial yang host Syarizat kita bincangkan sebentar tadi. So itu je saya rasa nak kita teruskan. Okay, betul itu. Bila mereka mudah mempercayai maklumat-maklumat yang entah betul ataupun tak ni tadi, so benda ni akan menyebabkan penipuan yang berluasa. Terus kita ambil, ini adalah satu situasi yang berlaku kepada saya sendiri. Okay, ada saya menerima satu blast WhatsApp yang mengatakan satu keluarga ni terjejas akibat daripada kesan COVID-19 daripada adik-beradik, anak-beranak dia, adik-beradik dia dan juga parent dia sendiri telah na'udzubillah, and dikatakan telah meninggal akibat COVID-19. So diorang buatlah satu blast untuk buat kutipan normal apa semua, and beliau pihak ni tadi yang telah melakukan penipuan ni telah mendapat wang tunai lebih daripada 90,000. Tapi yalah, sebab ditipu dan rakyat Malaysia ni mudah mempercayai, tak kisah sebenarnya lelaki ataupun perempuan. Dia mudah percaya melalui laman sosial ni sendiri. Okay, itu adalah poin saya mengenai keburukan kesan negatif Instagram ni tadi. Okay. Saya tadi pun saya ingin berekreasi kan. So saya pergilah kat Taman Polo.
mengeluarkan peluk penat juga tadi. So saya bersukan-sukan, and then saya ada macam orang kat polo tu macam suka pasang radio kuat-kuat, so it's a nice environment lah untuk orang yang support place tu. Tadi pun banyak jugalah orang yang pergi ke situ untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang faedah. And then saya macam terdengar lah radio tu host dia bercakap yang terdapat banyak lah berlaku kesalahan information ni dah berluasa jugalah. So tu macam benda ni kita tak tahu, benda ni mungkin bagi kita karut lah maybe, tapi bagi orang lain dia pun mungkin akan mengambil benda tu sebagai benda yang serius lah. So macam dia pun percayalah macam vaksin ni dapat memendekkan hayat lah, vaksin ni bagi 5G lah, macam-macam lah benda-benda pelik. So saya harap kita semua dapat boleh menghindari benda tu lah. Ya. Dan yang betul. Okay. Okay. So, kita akan masuk point kedua. Dini nak terangkan dulu ke? Ingin saya tambah sikit Okay. pasal melalui media, apa yang Z cakap tadi lah. Okay, teruskan. Okay, apa yang Z cakap ni apa yang isu di kalangan kita sekarang ni. Tapi saya akan nak terangkan lebih lagi cabaran dakwah Islam melalui media. Okay, kebanyakannya kita nampak kan dakwah Islam secara media ni, kita tak yakin benda ni betul ke, sahih ke, tak sahih ke, tak. So dari segi kita nampak ni kan, pengguna ni nampak semakin dihimpit oleh maklumat agama ni terhad yang tidak terkawal, menyebabkan berlakunya seseorang tu kecelaruan maklumat agama, betul tak? Betul. So dari sini kita akan nampak kan banyak cabaran dakwah Islam yang terdapat pada masa kini. Contohnya apa yang saya telah cari maklumat, ialah first, kaedah pengajaran dan pembelajaran Islam. Okay, sebelum ni of course kalau kita nak belajar agama, ilmu, dakwah semua, of course kita akan jumpa iaitu face to face, betul tak? Betul. Itu Kita adalah akan sebelum zaman pandemik lah, betul lah yang dikatakan. Tapi selepas zaman pandemik ni, of course kita akan fokus tumpukan pada internet, sumber yang ada di hujung jari saja. So dari segi ni kita nampak bahawanya internet ni atau media ni sangat bahaya untuk especially kita lah sebagai umat Islam nak mencari ilmu yang lebih, tapi kita tak yakin benda tu sahih atau tidak. Okay, next kita akan terangkan poin kedua, iaitu konsep mutawatir. Apa tu konsep mutawatir? Okay, actually ni konsep mutawatir ni adalah ruang internet yang terbuka ataupun bebas lah nak dikatakan, sehingga boleh menjadikan semua penjelasan agama memang mudah nak cari ataupun nak cari maklumat merupakan agama, ilmu agama dalam internet. So nak dikatakan masalah ni boleh berlakunya huru-hara antara kita sebab setengah orang pemahaman diorang ni berlainan. Setengah orang ni pemahaman dia berlainan. So kita tak boleh nak argue orang tu apa yang diorang cari maklumat dari internet. So dari sini kita akan nampak memang bahayanya orang yang jahil mencari maklumat dari internet mengenai ilmu agama berbanding dengan orang yang mencari ilmu agama dari dikatakan dia orang cari ilmu dari ustaz-ustaz dia orang lah yang lebih yakin yang sahih, betul tak? Apa yang ustaz dia orang ajar daripada Al-Quran sendiri, daripada hadis apa semua. So of course benda ni memang mencari cabaran bagi kita sebabnya kita terlalu bertumpukan internet sangat. Betul tak? Dia sepatutnya apabila kita ingin menuntut ilmu tadi, macam apa yang host kita Dini bagi tahu sebentar tadi. Okay. Sudah tentu sepatutnya cara adat untuk menuntut ilmu adalah dengan cara kita berguru. Okay. Bukannya kita sekadar berguru dengan Profesor Google
Ya, betul. Ataupun Betul. profesi Hmm. Google. Macam orang sekarang ni, diorang nak mencari satu maklumat apa semua, semuanya guna Mr. Google. Mr. Google, Profesor Google. Diorang akan meng-google je lah benda. Okay, benda ni salah. Sepatutnya kita perlu menggunakan teknologi, iaitu internet dan juga kita punya device untuk meng-google tadi maklumat ni. Itu hanyalah untuk menambah source information. Tapi untuk mensahihkan satu ilmu tu, kita mestilah menuntut ilmu tu daripada guru. Sama ada macam kita pergi ke sekolah waktu kita sekolah dulu, betul? Ataupun macam sekarang ni kita masih di institut pengajian tinggi. Kita masih berguru dengan kita punya lecturer, dengan kita punya madam, kita punya sir. Dengan ustazah, ustaz. Ya, betul. Benda-benda macam ni, itu adalah adat untuk menuntut ilmu yang betul sebenarnya. Bukannya sekadar Betul. kita cari info dekat entah mana-mana sumber, lepas tu kita terus Ya. percaya. Betul. Okay. Daniel ada nak tambah apa-apa? Cakap pasal tadi kan yang apa Instagram tak pun laman sosial boleh mendatangkan bahaya. Saya ingin bertanya kepada kita punya tetamu terhormat kita, Daus. Ya. Silakan. Okey, saya ingin bertanya, apakah pengalaman yang kamu dapat dari penggunaan laman-laman social media sekarang ni lah nowadays? Okay. Apa pengalaman? What's your thoughts? Okay, kalau bagi saya lah, sebab saya ni boleh katakan an avid user lah, selalu jugalah guna social media ni. Tak kisahlah social media apa, Instagram ke, Twitter ke, Facebook ke, memang saya guna semua. Nak katakannya disebabkan macam kalau kita nampak lah generasi sekarang ni generasi yang kata agak bebas lah sebenarnya. Kalau kita tengok generasi yang paling baru ni, yang muda-muda ni, mereka merasakan freedom, kebebasan tu agak besar dan didikan mereka dengan didikan mungkin baya kita, generasi kita mungkin lain sedikit. So bila jadi macam tu, berlakunya banyak percanggahan ataupun pelanggaran lah di antara budaya dan juga agama kita. Sebab kalau kita tahu budak-budak ataupun generasi sekarang ni lebih orang kata nak berseronok, suka buat benda yang luar jangkaan, suka buat benda yang baru. So kat situlah kita akan nampak influence yang tak elok tu datang. Itu bahaya dia. Tapi dalam masa yang sama ada juga influence yang bagus. Sebab kalau kita nampak macam ada kita boleh katakan ikon ataupun influencer yang berani untuk mengetengahkan pandangan mereka berlandaskan dengan ajaran Islam. So jadi baik buruk dia sebenarnya. Betul. Saya setuju dengan kita punya tetamu Daus. So macam TikTok lah sekarang banyak sangat orang guna, tapi saya macam tak guna sangat lah kan. Saya dalam sosial ni I can't relate that much lah, sebab saya pun ada PC kan. So tu tak apa, tolak tepi. Tapi apa yang saya fikir tentang TikTok ni kan, dan how laman sosial boleh effect kita punya anak-anak muda, kita punya budak-budak kecil tu kan. Macam because of sebab apa yang tadi dah tetamu kita cakap, ada kebebasan yang kita beri untuk pada anak-anak muda kita. Budak-budak kecil pun ada phone. Saya terkejut. Macam mana lah TikTok yang ada. Dia orang pun tengok TikTok. Budak-budak kecil tengok TikTok menari bagai tak tutup auratnya dengan dengan pendengaran bahasa yang kasar. Dia orang pun mestilah mereka tengok, mereka idolize this macam person who macam do TikTok and macam guna laman sosial on a daily basis. Mereka idol mereka, sebabkan mereka idol, mereka akan ikut behavior mereka, benda yang tak elok, cakap kasar and all that yang tak elok lah bagi saya. Saya pun macam tapi betul juga apa yang tadi saya dengar macam orang yang terkenal yang mengetengahkan mereka punya pandangan mengikut pendapat Islam. Alhamdulillah lah tu saya boleh masih nampak lah juga. So dengan TikTok ni, apa yang saya cakap tadi, penggunaan bahasa kasar, benda tu pun boleh jadi addicting jugalah. Laman-laman sosial ni memang saya tak tipu, memang addicting. Buka je sedar-sedar dah 3 jam.
Alahai. Astagfirullahaladzim. Lepas tu apa jadi 3 jam tu? 3 jam tu lupa nak solat. Ya betul. Dengan betul 3 jam tu kita akan membuang masa macam tu je. Ya, Secara tak sedar kan, kita sebagai umat Islam ni mesti kita kena tunaikan iaitu solat 5 waktu, betul tak? Betul. betul, So, betul. sebabkan benda ni teknologi zaman sekarang ni kita akan terlalai. Tak Betul. semestinya TikTok tu tak boleh belajar. Apa yang sebab saya pun punya TikTok, Okay. saya scroll juga TikTok pun. Tapi banyak ilmu yang kita boleh guna. Contohnya nak buat cara bisnes, cara apa, kaedah tu ada je yang baik kan. Tapi yang tak eloknya setengah TikTok ni dia orang guna platform tu sebagai benda yang negatif. So sebab itulah kanak-kanak ni sebab itulah ibu bapa kena pantau lah kanak-kanak sekarang ni. Sebab dia orang mudah terpengaruh sebab dia orang kecil lagi. Betul tak? Betul tu Dini. Macam apa, macam yang Daniel dan Adini cakap sebentar tadi. Okay, saya nak tambah sikit. Macam TikTok ni, bagus dia, ada bagus dia. Bagus dia dari segi macam apa ni, nak buat video editing Business. untuk marketing tu Betul. tadi. Lepas tu mungkin setengah tu yang ada bagi talk tentang motivation. Itu dia punya positive sides. Tapi yang negative sides dia, antaranya macam konten-konten yang tak senonoh satu. Sama ada daripada menari-menari. Okay. Lepas tu daripada perempuan yang menyanyi kat laman TikTok. Macam mana yang kita tahu, suara perempuan adalah aurat. Tapi dalam TikTok ni macam perempuan menyanyi macam suka hati je. Macam dia orang macam, ya Allah, na'udzubillah. Suara tu memang sedap. Sedap tu memang sedap. Saya tak nafikan. Tapi janganlah lupa yang suara perempuan ni adalah aurat. Okay. Kemudian yang ketiga dia, macam yang Daniel cakap sebentar tadi. Kita, apa ni? Dia menggunakan laman sosial terlalu lama sampai 3 jam. Sampai lupa untuk melakukan kewajipan. Apa semua. And okay, itu saja yang saya terfikir sekejap ni. Okay. So, saya rasa kita akan proceed ke point seterusnya. Daniel nak tambah point seterusnya. Keburukan cabaran Islam semasa. Macam apa-apa yang semua host yang terbincangkan tadi. So, conclusion kita boleh cakap macam penggunaan social media ni macam ikut kita punya sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah untuk betul cara penggunaan laman sosial ni untuk faedah kita diri sendiri. Sebab kat laman sosial ni, TikTok, macam tadilah cakap, elok, benda-benda yang baik boleh didengari, kita dengar benda yang elok. Benda-benda yang tak elok, kita cuba sedaya upaya untuk menghindari topik-topik yang tidak elok tersebut. So, apa yang saya jumpa satu lagi tentang, saya ni, saya dari kecil boleh cakap lah juga macam suka rajin jugalah pergi cyber cafe kan. Apa yang kita bincangkan tentang cyber cafe dengan penggunaan teknologi sebab tak semua orang mampu untuk ada personal device, personal komputer di rumah. So, waktu budak, betul. Waktu budak macam kita, macam saya nampak lah budak-budak pergi ke cyber cafe untuk pakai komputer tersebut. Tapi apa yang jadi masalahnya bila macam perempuan dan lelaki dicampur-campurkan, lelaki macam tak jaga batas, percakapan pun macam very menjelik lah. Menjelik. Itu ayat yang saya guna, menjelik lah, macam tak elok lah. Macam mereka pun even at some point, saya tak tahu saya boleh cakap ni. Nanti harap editor berjaya kita boleh lah. Kalau tak boleh, saya nak cakap pasal isu PP. Tahu kan? Tak tahu aku Syarizal. PPO. Nak saya tambah satu lagi ke? Tak apa. Jangan tambah. Dia tambah okey lah. Tak apalah. Kan macam tu saya tak nak tambah. So, disebabkan akses saya kepada teknologi tanpa pantauan. Macam cashier pun tak kisah. Mereka dapat duit and then mereka biarlah. Lepaslah kamu pergi main si komputer tersebut lah. So saya rasa itu. Saya ada satu lagi. Satu lagi dia macam lebih mendekati section science. Okay. Iaitu macam mana macam penggunaan haiwan ni macam dijadikan macam bahan uji kaji. So saya rasa benda tu macam
tak elok dari pandangan Islam. Memang dari Islam memang di dalam Diharamkan. ajaran Tuhan kita diharamkan untuk menggunakan haiwan untuk uji kaji. So macam saya ada baca lah artikel ni pasal berita dunia pasal mereka menggunakan monyet, kucing, anjing tu. Mereka macam dera mereka dari segi fizikal and also mentally lah. So saya macam tengok pun kesian. Sebab mereka betul-betul nak dapatkan produk kimia tu memang asli. Memang macam pure lah. So saya rasa even though macam perbuatan tu untuk dapatkan benda baik untuk kebaikan manusia. Tapi cara tu dah salah lah. So Yalah. cara tu kena betul. And then goals pun of course lah, Alhamdulillah, insyaAllah akan betul juga. Sebab cara kita pun betul and the end of the day pun akan jadi Alhamdulillah lah, akan jadi okay. Okay. So, Tapi berkaitan dengan tentang dia buat uji kaji terhadap haiwan ni. Sebenarnya benda ni macam saya kata tadi dan juga dia ni cakap tadi, kan benda ni adalah haram. Sebab apa? Kita bayangkan kita duk menyuntik substance yang bukannya untuk haiwan, tapi kita nak test juga kat haiwan tu. Sudah tentu benda ni akan mendera binatang-binatang ni tadi, macam monyet, apa semua. Okay. So sepatutnya kalau kita nak buat uji kaji untuk produk kecantikan, kalau boleh kita tak payahlah buat uji kaji tu kepada kehidupan lah. Maafkan saya. Organisation yang hidup. Kehidupan ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah. Allah. Okay. So, berkaitan dengan sains ni tadi, saya ada lagi satu point which is yang agak menarik, iaitu pengklonan manusia. Macam mungkin kita punya host pernah dengar sebelum ni dan juga tetamu-tetamu yang baru hadir. Kita ada Cik Syakirin, Cik Raif. Cik Raif daripada tadi, maafkan saya. Lepas tu kita ada saudara Yao dan juga apa nama ID dia ni? Koneko. Okay. Pengklonan manusia. Pengklonan manusia ni kalau korang nak tahu, benda ni dah pernah dicuba untuk mengklonkan manusia. Which is benda ni adalah memang sahnya adalah memang haram. Which is sebab apa? Sebab apa dia haram? Sebab kita telah cuba untuk melanggar fitrah kejadian manusia yang ditentukan oleh Allah SWT. Nauzubillah. Kita cuba untuk menyempurnakan satu manusia itu dengan cuba untuk mengklon manusia lain. Tapi dari segi hukumnya memang dah sah haram. Sebab kita manusia, kita bukannya ditakdirkan untuk mencipta sesuatu kehidupan dengan sains dan juga teknologi ni tadi. Kita tak boleh buat macam tu. Sebab kun fayakun. Kalau Allah kata nak jadi, dia jadilah. Kalau semudah itu, kun fayakun. Okay. Tetapi untuk penggunaan stem cell bagi tujuan perubatan dan juga kajian yang diambil daripada proses diambil bukan dari proses pengklonan adalah diharuskan selagi ianya tidak bercanggah dengan hukum syarak. Okey, macam mana yang kita tahu, kita kalau ada berlaku kebakaran, maksudnya badan kita telah terbakar third degree punya burn, kan? Kita akan menggunakan kulit ikan haruan. Ikan haruan sebagai stem cell untuk memulihkan balik kesan yang terbakar tu. Ini dibenarkan sebab apa? Dia bukannya dia ambil daripada pengklonan, tapi daripada haiwan yang betul-betul sempurna tadi ni. Ikan haruan yang sempurna ni, kita ambil dia punya skin dia tu dan kita tampal kepada kulit yang terbakar tu untuk menyembuhkan kesan terbakar ni tadi. Itu dibenarkan. Okay. So, itu daripada saya. Adini ataupun Daniel ada nak tambah apa-apa lagi ke?
saya ada nak tambah. Terima kasih kepada host kita Syarizat untuk sebab bertanya. So macam the same topic macam perkelunan. Hmm? Am I right, host Syarizat? Ya, So ya. macam perkelunan ni boleh jadi macam depa buat kelun, and then saya ada baca ni depa nak transferkan otak manusia tu pada kelun yang sempurna itu tadi. Untuk kenapa? Untuk mendapatkan dalam bahasa Melayu apa? Immortalisasi lah. Saya harap penggunaan tu bahasa tu betul. Untuk Imunisasi. Imun. betul. Oh, okay. Immortal. Oh, immortal. Immortal. Oh, alright. Untuk jadi immortal, untuk tak nak mati, sebab itu boleh jadi melanggar fitrah manusia lah, sebab kita sudah tertulis dalam Al-Quran dan hadis, kita hidup, kita mati, and that's it. Kita tak boleh lari kematian itu, kita tak boleh buat benda lain lah yang cuba untuk melawan arahan Tuhan kita. Okay. So saya rasa itu je kot saya nak tambah. Okay, daripada Adi ni ada nak tambah apa-apa lagi ke? Saya rasa tak ada. Okay. Hmm. So, nampaknya kita telah berakhir kepada section podcast kita pada hari ini. Okay, terima kasih kepada semua pendengar dan juga tetamu-tetamu yang hadir ke Discord F1 Coffin Gaming. Okay. Akhir kata daripada kami bertiga adalah sesungguhnya yang baik tu dah datang daripada Allah SWT dan yang buruk tu datangnya daripada kami sendiri. Kami mohon maaf jika dalam perbincangan kami ni tadi telah kita orang ada terkasar bahasa ataupun telah menyinggung perasaan pendengar-pendengar dekat luar sana. Okey. Sekian. Betul. Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peace, jom. Waalaikumsalam. Terima kasih.